Ya, rakaman ini adalah asli. Pencarian dengan 100% daripada kerajaan Malaysia tidak berjaya menemui jasad mangsa. Apakah yang terjadi? Ikuti kisah ini. Pada 23 Ogos 2024, seorang mangsa dipercayai wanita warga India di Kuatri terjatuh ke dalam lubang akibat tanah jerlos yang berlaku berhampiran Masjid India Kuala Lumpur ketika sedang berjalan dari arah Selangor Mansion menuju ke Wisma Yakin. Difahamkan kejadian berlaku sekitar jam 8 pagi ketika mangsa sedang bersiar-siar di kawasan itu bersama keluarganya sebelum tiba-tiba berlaku mendapan tanah sehingga menyebabkan berlakunya tanah jerlos itu. Berdasarkan maklumat awal, lubang berkenaan dianggarkan sedalam 10 meter. Sekitar jam 11.30 pagi mendapati operasi 2 buah jentera bomba sudah berada di lokasi dan kerja-kerja mencari mangsa sedang giat dijalankan. Turut kelihatan sepasukan poli Diraja Malaysia PDRM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Air Selangor dan Angkatan Pertahanan Awam. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Dangwangi Superintenden Nuzulan Muhammad Din berada di lokasi bagi memantau operasi menyelamat. Identiti mangsa disahkan sebagai wanita warga India berasal dari Andhra Pradesh, India iaitu Vijaya Luchmi. Berusia 48 tahun, usaha gerakan operasi bomba Kuala Lumpur dalam kenyataan berkata, kedalaman tanah jerlos itu dianggarkan 8 meter. Pada pagi kejadian, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian berkenaan pada jam 8.22 pagi. 15 anggota pasukan operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Titiwangsa dan bantuan daripada Hang Tuah dikerahkan ke lokasi kejadian. Komandan operasi Muhammad Ridwan Ahyar mengesahkan terdapat seorang mangsa wanita terjatuh ke dalam lubang dan tertimbus di bawah tanah. Pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia Storm dan unit pengasahan K9 turut dikerahkan ke lokasi kejadian. Lebih menyedihkan, menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rosdi Muhammad Isa mengesahkan kejadian tanah mendap di Jalan Masjid India bukanlah kes pertama. Sebaliknya, ia pernah dilaporkan berlaku di lokasi sama tahun lalu. Bagaimanapun, kejadian pada tahun lalu itu tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa. Sementara itu, usaha mencari dan menyelamat SAR mangsa di lokasi masih diteruskan dengan diperluaskan dimensi pencarian dengan mengumpul kira kemungkinan mangsa dihanyutkan arus deras dan melongkang bawah tanah di lokasi kejadian. Pencarian dibuat secara berperingkat termasuk mengadakan perbincangan dengan Indah Water Consortium AWK mengenai pelan aliran air dan sistem pembentungan. Dalam pada itu, semakan mendapati mangsa melancong ke negara ini bersama beberapa ahli keluarganya sejak 2 bulan lalu. Difahamkan, mangsa dan keluarganya akan pulang ke India pada keesokannya. Namun disebabkan kejadian ini, mereka tidak boleh pulang. Selain itu, pihak berkuasa juga telah membantu waris mangsa berhubung dengan pihak kedutaan India bagi urusan sambung visa kerana keluarga mangsa perlu terus berada di Malaysia sehingga mangsa ditemui dan siasatan selesai. Sehingga jam 8.30 malam hari kejadian, pasukan penyelamat terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur dan Angkatan Pertahanan Awam APM masih menjalankan kerja mencari dan menyelamat mangsa. Petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut terbabit dalam kerja menyelamat dengan mengerahkan jentera berat seperti jengkau dan lori pengangkut di lokasi kejadian. Tempat kejadian dikawal sepenuhnya oleh Polis Daerah Dangwangi bagi mengelak orang awam memasuki kawasan itu serta mengganggu usaha mencari dan menyelamat mangsa. Malah, terdapat aliran air yang deras sehingga ke hujung kawasan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat mangsa terpaksa ditangguhkan sekitar jam 1 pagi. Susulan hujan lebat serta kawasan pencarian gelap menyukarkan usaha mengesan mangsa dilakukan pasukan penyelamat. Selain itu, pencarian di lokasi mangsa dilaporkan terjatuh juga telah dilakukan secara 100%. Semua anggota pasukan penyelamat telah mengambil masa yang panjang dalam operasi SAR yang bermula sejak pagi Jumaat dan setelah 24 jam, mangsa masih gagal dikesan. Namun, dalam operasi ini pihak berkuasa telah menemui sepasang selipar dipercayai milik mangsa yang terapung selepas kawasan kejadian dikorek oleh jengkaut. Pelbagai cabaran dihadapi oleh pasukan penyelamat yang terbabit dalam operasi SAR ini seperti arus deras, selain terdapat gas pada air dalam saluran kumbahan yang boleh membahayakan pasukan unit Scuba JBPM. Usaha pencarian diteruskan keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi. Pencarian dimulakan dengan memfokuskan pencarian pada kawasan saluran paip kumbahan di bawah
bawah tanah kawasan kejadian. Dalam operasi kali ini, pihak berkuasa menggunakan khidmat unit Scuba JBPM dalam mencari mangsa selepas khidmat anjing pengesan menemui jalan buntu. Tindakan untuk masuk ke dalam lubang saluran kumbahan dilakukan selepas kawasan kejadian digali dan dibersihkan menggunakan jengkauan. Pencarian juga tertumpu di 6 ruang yang terdapat dalam lingkungan 2 km radius kawasan pencarian seperti di hadapan Wisma Yakin, Jalan Melayu, Persimpangan Jalan Melayu, Dataran Merdeka, Bank Pertanian berhampiran Lebuh Pasar dan Jalan Kinabalu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, setiap penutup chamber berkenaan akan dibuka bagi melihat pergerakan mangsa yang kemungkinan terperangkap di antara saluran berkenaan. Untuk makluman, setiap saluran yang mempunyai kedalaman 8 meter itu diletakkan penghadang bagi menyekat sebarang pergerakan. Ada kemungkinan mangsa tersekat pada salah satu saluran berkenaan berdasarkan paras air yang sedikit menurun meskipun hujan lebat. Terdapat paras air kira-kira 0.9 meter agak deras di laluan kumbahan dan jarak antara laluan pertama dan kedua sekitar 100 meter. Di samping itu, tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda akan ditemui. Teknik flushing dilaksanakan dalam operasi mencari dan menyelamat untuk mencari mangsa. Jabatan Perancangan Korporat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berkata, setakat ini mangsa masih belum dijumpai walaupun selepas 2 kali teknik itu dilakukan. Teknik flushing adalah bagi menyekat aliran air di saluran kumbahan dan setelah air melimpah, sekatan akan dilepas untuk menghasilkan arus aliran air yang deras. Teknik ini dikoordinasikan oleh pihak Indah Water Consortium AWK bermula di saluran kumbahan 5 berhampiran Baguna Agrobank. Gas berbahaya yang berkumpul di dalam tangki najis setinggi 15 meter di lokasi Indah Water Consortium Pantai Dalam seperti gas hidrogen sulfida dan gas metana yang bukan sahaja beracun tetapi juga mudah terbakar menjadi cabaran utama pasukan mencari dan menyelamat. Perkara itu hanya diketahui selepas pasukan ACR turun ke dalam tangki besar berkenaan yang menyimpan bahan kumbahan di sekitar ibu kota yang dianggarkan seramai 1.8 juta warga Kuala Lumpur. Hidrogen sulfida ialah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk serta boleh timbul daripada aktiviti biologi ketika bakteria menguraikan bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen. Anggota SAR mengenakan pakaian perlindungan diri PPE khas yang hanya boleh digunakan sekali dan alat bantuan pernafasan ketika turun ke dalam tangki berkenaan. Semasa di dalam tangki, anggota SAR tidak boleh melakukan pergerakan secara kasar atau menguis selonggokan najis dengan kuat kerana gas metana yang terkumpul mudah terbakar. Segalanya mesti dilakukan dengan berhati-hati. Kerja-kerja mencari dijalankan dalam tangki berkenaan dan di kawasan penapis untuk mengesan jika terdapat sebarang benda asing terperangkap. Selepas semua najis yang berada dalam tangki berkenaan dipam keluar dan hingga 27 Ogos 2024, keputusannya masih negatif. Tidak cukup dengan itu, 2 anjing pengesan Frankie dan Denti dibawa ke lokasi kejadian. 2 ekor anjing itu pernah menambat hati rakyat Malaysia ketika terbabit dalam operasi ACR Tanah Runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm. Beberapa bulan selepas itu, Denti dan Frankie yang sudah 7 tahun berkhidmat diterbangkan ke bumi Turkiye selama 14 hari bagi membantu operasi khas ACR Gempa Bumi yang meragut kira-kira 50,000 nyawa pada Februari tahun ini. Pada 29 Ogos 2024, 2 anggota pasukan penyelamat DIR-PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berdepan situasi mendebarkan ketika melakukan selaman awal pagi. Kedua-duanya lengkap berpakaian scuba turun ke lubang itu pada jam 3.06 pagi dengan diawasi rapi oleh anggota pasukan mencari dan menyelamat yang lain. Bagaimanapun, tidak sampai setengah jam, mereka ditarik naik untuk keluar dari lubang berkenaan dengan bantuan anggota lain sebelum dinyahkumankan dan dibersihkan. Seorang daripada penyelam terbabit sempat memaklumkan secara ringkas bahawa mereka tidak dapat menghampiri lokasi objek tersekat disebabkan keadaan arus air dalam kumbahan itu. Dan kita telah membuat keputusan untuk kita memberhentikan search and rescue pada hari ini. Setelah 9 hari pencarian, akhirnya pada 2 September 2024, operasi pencarian dihentikan kerana hasil pencarian adalah negatif serta ditaksirkan sebagai terlalu berisiko. Malah, keluarga mangsa telah pulang ke India malam 1 September 2024 selepas operasi mencari dan menyelamat dihentikan dan memasuki fasa search and recovery. Ketua Daerah Dangwangi, Asisten Komisioner Sulizmi Effendi Sulaiman berkata, suami dan anak lelaki mangsa bertolak pulang ke tanah air mereka menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sebelum pulang, suami dan 2 anak mangsa dilihat hadir menyalakan lampu minyak dan membunyikan loceng iaitu upacara keagamaan agama Hindu
di lokasi insiden berkenaan. Sepanjang operasi SAR, keluarga mangsa terutama anak lelakinya M. Surya 25 tahun dilihat kerap berada di kemah SAR bagi mengikuti dan mendapatkan maklumat operasi pencarian ibunya oleh anggota pasukan penyelamat. Selain itu, keluarga mangsa turut menerima sumbangan daripada pelbagai pihak sebelum pulang ke India. Sumbangan termasuk daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pihak korporat yang telah dimaklumkan dalam mesyuarat kabinet. Kawasan serta bangunan di Jalan Masjid India disahkan selamat untuk dikunjungi. Dengan insiden tanah jerloh didapati adalah bersifat setempat. Nampaknya mangsa akan terus terkubur di bawah ibu kota Kuala Lumpur untuk selama-lamanya. Kisah ini tidak dapat dijangka. Begitulah kata pepatah, malang tidak berbau. Semoga keluarga mangsa tabah menghadapi segala musibah yang berlaku.